Hello, it's Wivera. Hari ini saya mau bahas beberapa fakta tentang case viral Sister Hong. Baru-baru ini, Cina dikejutkan dengan satu case penyamaran seksual paling luar biasa dalam negara itu apabila seorang lelaki berusia 38 tahun dari Nanjing menyamar sebagai wanita separuh umur dikenali sebagai Sister Hong. Jadi Sister Hong nih dia akan pakai rambut palsu, makeup tebal-tebal, lepas itu dia buat suara yang lembut. Yang mengejutkan di sini adalah Sister Hong berjaya memperdaya sekitar 1.600 lelaki melalui aplikasi temu janji sebelum menggoda mereka untuk datang ke rumahnya. Mereka akan melakukan hubungan yang tidak seharusnya dan merekam aksi tersebut secara rahasia. Jadi rekaman ini kemudiannya akan dijual kepada kumpulan langganan berbayar dalam talian. Lebih membimbangkan, siasatan mendapati ada dalam kalangan mangsa yang disahkan positif HIV. Jadi mari kita bahas beberapa fakta terperinci mengenai case ini. Yang pertama, latar belakang suspek. Suspek utama dalam case ini ialah Sister Hong. Dia seorang lelaki berusia 38 tahun yang dikenali dengan nama keluarga Jiao. Nama penuhnya tidak diumumkan secara rasmi oleh pihak berkuasa, berkemungkinan atas faktor undang-undang dan sensitivity awam. Lelaki ini bermastautin di kota Nanjing yang terletak di dalam wilayah Jiangsu, China. Suspek tidak mempunyai pekerjaan tetap serta dipercayai menjalani kehidupan harian melalui aktiviti penipuan dalam talian serta penghasilan dan pengedaran bahan lucah secara rahasia. Berdasarkan siasatan awal, suspek mempunyai kemahiran tinggi dalam aspek penyuntingan visual dan audio, terutamanya dalam mengubah suara serta mengubah suai penampilan menggunakan teknologi digital. Mari kita masuk di fakta yang kedua, yaitu identiti palsu yang digunakan. Yang paling hangat sekarang adalah suspek menyamar sebagai seorang wanita dewasa separuh umur yang dikenali dengan nama Sister Hong. Ada juga beberapa netizen yang cakap dia adalah Uncle Ray Sotong, dan ada juga yang cakap Mr. Hong. Jadi apapun itu saya tidak mau ikut campur tentang itu. Setiap kali buat penyamaran, Sister Hong akan memakai rambut palsu, solekan tebal, pakaian wanita, serta prostetik dada dan punggung untuk membentuk tubuh wanita. Bagi mengukuhkan penipuan tersebut, dia turut menggunakan suara lembut menyerupai wanita, sama ada melalui teknik vokal manual atau bantuan filter suara digital. Dalam perbualan awal bersama mangsa, dia sering memperkenalkan dirinya sebagai wanita yang kesepian, ibu tunggal, atau istri yang ditinggalkan suami bagi meraih simpati dan menarik minat lelaki untuk berkenalan secara lebih intim. Fakta yang ketiga ialah modus operandi penipuan. Suspek menyasarkan lelaki muda hingga pertengahan usia, terutamanya mereka yang aktif di platform sosial dan aplikasi perkenalan. Antara aplikasi yang telah digunakan ialah Momo, WeChat, Tantan, dan Douyin. Jadi kalau di China, TikTok tuh Douyin. Melalui aplikasi tersebut, dia mencipta profil palsu dengan gambar wanita menarik menggunakan filter dan foto yang diambil dari sumber lain. Di sini dia akan memulakan perbualan dengan pendekatan manja dan menggoda serta mencari, beransur-ansur menawarkan hubungan cinta dan hubungan intim secara rahasia. Apabila mangsa bersetuju untuk bertemu, suspek akan meminta mereka membawa hadiah seperti minyak masak, buah-buahan, atau rokok supaya pertemuan itu tampak seperti lawatan kekeluargaan biasa. Ini bertujuan untuk mengelakkan sebarang bukti transaksi uang yang boleh mendakwa dirinya melakukan pelacuran atau pelanggaran undang-undang lain secara langsung. Fakta yang keempat ialah hubungan seksual dan
rekaman tanpa kebenaran. Apabila mangsa tiba di rumah suspek yakini sebuah pangsa puri kecil di Nanjing, suspek akan menggoda mangsa secara fisikal dan seterusnya melakukan hubungan terlarang. Apa yang tidak diketahui mangsa ialah setiap pergerakan mereka telah direkam secara rahasia oleh kamera tersembunyi yang diletakkan pada pelbagai sudut bilik. Rekaman-rekaman video tersebut tidak digunakan untuk koleksi pribadi semata-mata. Sebaliknya, telah dijadikan bahan utama untuk penjualan kandungan lucah secara dalam talian tanpa pengetahuan atau keizinan mangsa. Kesemua aksi tersebut diproses dan disunting untuk diedarkan dalam platform berbayar. Fakta yang kelima ialah jumlah mangsa dan skala jenayah. Menurut pengakuan suspek sendiri semasa penyiasatan, sebanyak 1.691 lelaki telah menjadi mangsa dalam tempoh beberapa tahun. Mangsa datang daripada pelbagai latar belakang sosial termasuk pelajar universiti, pekerja profesional, juru latih kecerdasan, dan pempengaruh media sosial. Kebanyakan daripada mereka tidak pernah menyadari bahwa mereka telah berhubungan dengan seorang lelaki, apatah lagi rekaman secara rahasia. Angka mangsa yang mencecah hampir 1.700 menjadikan case ini sebagai antara jenayah catfishing seksual terbesar yang pernah direkodkan di China dan barangkali di dunia. Fakta yang keenam, pengedaran video lucah dan penjanaan uang. Suspek bukan sekadar menyimpan video untuk kegunaan pribadi, tetapi telah mewujudkan kumpulan tertutup dalam talian dipercayai melalui WeChat dan beberapa saluran langgaran tidak sah bagi menjual video rekaman mangsa. Jadi, ahli kumpulan perlu membayar iuran sebanyak 150 yuan, sekitar 100 ringgit Malaysia, untuk mengakses rekaman tersebut. Video yang diedarkan menunjukkan aksi jelas mangsa, sebahagiannya dengan wajah dan tubuh terdedah hingga menyebabkan trauma mendalam kepada mereka. Bayangkan rekaman yang dilakukan tanpa notis atau cahaya rekaman sekaligus, menjadikan ia sebagai bukti jelas pelanggaran privasi dan eksploitasi seksual tanpa rela. Fakta yang ketujuh ialah penyiasatan dan penangkapan. Beberapa individu yang terlihat video-video mencurigakan mula membuat aduan kepada pihak berkuasa. Setelah siasatan dijalankan, polis berjaya menjejak suspek dan menahannya pada 5 Julai 2025. Serbuan dilakukan ke atas pangsa purinya serta pihak polis merampas 6 unit telepon pintar, 5 kamera tersembunyi, pelbagai rambut palsu, alat solek, prostetik fisikal, buku nota yang mengandungi senarai atau kode nama mangsa, beberapa pemacu USB, dan storan digital yang mengandungi koleksi rekaman. Pihak berkuasa turut mengesahkan bahwa suspek bertindak sendirian tanpa sebarang jaringan atau sindiket dan dianggap sebagai seorang penjenayah seksual bersiri dalam talian. Fakta yang ke-8 ialah tuduhan jenayah. Suspek kini berdepan dengan beberapa pertuduhan berat termasuk menghasilkan serta menyebarkan bahan lucah secara haram, penyamaran, penipuan identiti secara dalam talian, pelanggaran privasi seksual, dan marwah individu. Kemungkinan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan Awam memandangkan terdapat laporan awal bahwa beberapa mangsa disahkan positif HIV dipercayai dijangkiti selepas berhubungan dengan suspek. Kes ini masih dalam siasatan lanjut dan pihak pendakwaan dijangka akan mengenakan pertuduhan tambahan bergantung kepada jumlah mangsa dan hasil analisis bukti digital. Fakta yang ke-9 ialah kesan sosial. Ramai mangsa tampil secara sukarela ke pusat kesehatan untuk saringan STD dan HIV, manakala sebahagiannya mengalami tekanan mental dan keresahan akibat kemungkinan video mereka tersebar. Ada yang melaporkan ketakutan terhadap kesan sosial seperti kehilangan pekerjaan atau
kepercayaan ahli keluarga. Fakta yang ke-10, langkah tindak balas. Sebagai tindak balas kecemasan, pihak CDC Nanjing, yaitu Pusat Kawalan Penyakit, mereka membuka perkhidmatan saringan percuma kepada sesiapa yang merasakan dirinya mungkin menjadi mangsa. Polis turut mengeluarkan kenyataan rasmi menyeru rakyat supaya berhati-hati dengan sesiapa yang dikenali secara dalam talian, mengelakkan pertemuan fisikal tanpa pengesahan identiti sebenar, dan melaporkan segera sebarang kandungan luca yang disyaki dibuat tanpa izin. Itulah 10 fakta mengenai Sister Hong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video selanjutnya.